Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah yang mana hari ini kita nak sambung berkenaan dengan kuliah yang kelima tentang permulaan zaman kegemilangan Islam, yakni perkembangan tamadun Islam zaman pertengahan, zaman Umayyah dan juga zaman Abbasiyah. Yang mana sebelum kita cerita, kalau ingat balik pada minggu yang lalu, Ustaz dah menceritakan permulaan tamadun Islam pada zaman Rasulullah SAW, kemudian diteruskan pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin yang keempat adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apabila berlaku konflik pada zaman Sayyidina Ali antara Sayyidina Ali dengan seorang pemimpin yang akhirnya mencetuskan pemerintahan zaman Umayyah yang dinamakan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni siapa? Dia adalah gubernur ataupun boleh kata wakil khalifah dekat Syam. Daripada zaman Umar Al-Khattab lagi, dia merupakan wakil khalifah. Maka pada peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman, Muawiyah ini tidak setuju, yang mana dia nakkan cari siapa yang telah menyebabkan konflik sehingga terbunuhnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kerana apa? Muawiyah dan Sayyidina Uthman adalah sepupu. Maka kita pun secara logiknya, kalau ada ahli keluarga kita yang dibunuh sedemikian, kita pun nakkan pembalasan. Tetapi demi menjaga kemaslahatan ummah, yang mana pada waktu itu Sayyidina Ali dia menangguhkan dulu. Sebab apa? Berlaku pemberontakan waktu tu. Kalau dia nak cari pembunuhan Uthman, seolah-olah dia simbah lagi minyak ke dalam api. Maka menyebabkan berlaku konflik lagi. Muawiyah tidak bersetuju dengan cara Sayyidina Ali. Akhirnya dia buat pemerintahan dia sendiri dekat Syam. Dan lama kelamaan konflik menjadi semakin besar dan akhirnya berlaku pembunuhan, yang mana yang bunuh Sayyidina Ali ini bukan kelompok Muawiyah, tetapi pengikut Sayyidina Ali sendiri yang tak setuju dengan keputusan Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali dibunuh. Maka berakhirlah zaman Khulafa Ar-Rashidin dan digantikan dengan zaman Bani Umayyah. Dan kenapa dinamakan dengan Bani? Sebab Bani ni maksud dia keturunan. Maka yang menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin Islam pada waktu tersebut adalah semuanya keturunan daripada keluarga Umayyah. Maka yang kita nak cerita adalah permulaan kerajaan Bani Umayyah pada sekitar 40 Hijrah hingga 132 Hijrah ataupun 661 sehingga 750 Masih, sekitar 90 tahun lebih Bani Umayyah ini berjaya berkuasa, yang mana merupakan kerajaan Islam yang pertama yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Maka dinamakan Bani Umayyah bersempena dengan nama boyang beliau, yang mana sistem pemerintahannya adalah sistem monarki. Kenapa sistem monarki? Kalau kita lihat dekat sini, yang mana yang menjadi pemerintah, yang menjadi khalifah keseluruhannya adalah ahli keluarga daripada keturunan Umayyah itu sendiri. Dan pusat pemerintahan Bani Umayyah pada waktu ini terletak di Damsyik, Syria. Sebelum akhirnya berubah ke Andalusia, Cordoba, maka pada Umayyah pertama ini pusat pemerintahannya di Damsyik. Maka ini perluasan kuasa wilayah Islam pada zaman Bani Umayyah, yang mana Bani Umayyah menguasai sehinggalah ke kawasan Parsi, Mesir, sehinggalah ke kawasan Maghribi, kawasan Andalus di Cordoba, semuanya di bawah pemerintahan Umayyah. Sangat besar pemerintahan Umayyah. Sebab itulah kita pernah dengar yang mana orang Islam dulu menguasai 2/3 dunia, yang mana kita lihat benda ni pun terbukti berlaku. Hampir keseluruhan negara-negara dalam dunia ini di bawah pemerintahan Bani Umayyah itu sendiri. Maka ini senarai khalifah-khalifah pada zaman Bani Umayyah. Dan sumbangan kerajaan Bani Umayyah kita boleh lihat dari sudut aspek politik, ketenteraan, ekonomi dan pendidikan pada zaman tersebut. Baik, yang pertama dari sudut politik dan pemerintahan, seperti mana yang Ustaz cerita tadi, memang dia mengamalkan sistem autokrasi, yakni pemerintah berkuasa penuh dan menggunakan sistem monarki. Yang mana pada zaman Khalifah Muawiyah sendiri, untuk mengelakkan masyarakat ini terus berpecah, sebab dah ada konflik pada zaman Sayyidina Ali sebelum ini, maka dia ubah pusat pemerintahan daripada Kufah dipindahkan ke Damsyik, dan dia menjauhkan diri daripada pemberontak Quraisy, kerana pemberontak Quraisy ini kebanyakannya berada di kawasan Semenanjung Hijaz. Dan kemudian dia wujudkan angkatan tentera dan juga pertukaran kuasa keluarga Muawiyah kepada
kuasa Marwan bin Al-Hakam. Ini antara sumbangan dia. Selepas habis cucu Muawiyah ini dah tak ada pewaris, maka diberikan kepada sepupu kepada Muawiyah, yakni Marwan bin Al-Hakam. Kalau tengok balik dekat sini, yang mana dekat pada keturunan Muawiyah, kemudian khalifah yang kedua Yazid, khalifah yang ketiga Muawiyah II, kemudian dah tak ada pewaris dekat sini, maka diserahkan kepada sepupu Muawiyah, yakni Marwan dan keturunan Marwan yang berikutnya. Baik. Selain daripada itu, daripada aspek ketenteraan, zaman Muawiyah ataupun zaman Bani Umayyah ni dia dah meluaskan kuasa sehinggalah ke India, ke Afrika, bahkan cuba menakluki kota Konstantinopel pada waktu tersebut. Dan dia ada 3 markas tentera yang besar di kawasan utara, tengah dan selatan. Dan dari sudut ekonomi, memang sistem ekonomi disusun dengan baik, sebab kita perlu tahu Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang tokoh politik yang sangat-sangat hebat. Dia berjaya mengembangkan pemerintahan sangat sistematik dan dia membuat pengkhususan kerja, dia menjalankan hubungan perdagangan. Selain daripada itu, dia menggiatkan kegiatan pertanian, dia buka banyak peladangan, dan waktu itu ada penanaman tebu, padi, kapas dan banyak hasil-hasil logam lagi. Dan pada zaman Umar Abdul Aziz, ini kalau secara umumnya, pada waktu tersebut ekonomi zaman Umayyah ini sangat-sangat hebat, sangat-sangat maju. Kerana apa? Majoriti pada waktu zaman Umar bin Abdul Aziz, tidak ada siapa pun rakyat dia yang miskin. Sampai tahap sedemikian. Punyalah kaya, punyalah mewah pada zaman tersebut. Dan selain daripada itu, penggunaan mata wang dinar dah digunakan bermula pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Seterusnya dari sudut pendidikan, yang mana mereka menjadikan masjid sebagai pusat-pusat ilmu, dan pendidikan dah dibahagikan kepada 3 tahap: pendidikan rendah, pendidikan menengah dan juga pendidikan tahap tinggi. Dan majoriti pendidikan ini diajarkan di kawasan masjid dan ada madrasah yang umum sahaja. Dan faktor kejayaan pada zaman ini antaranya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, terutama pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Yang mana kalau kita lihat pada zaman Umar Abdul Aziz, zaman yang sangat-sangat aman, semua orang dapat kenikmatan ekonomi, tak ada siapa pun yang miskin pada zaman tersebut. Zaman yang sangat-sangat tenang, tak ada peperangan langsung. Kerana kehebatan dia, dia pun tak nakkan peperangan. Dia banyak berikan nasihat kepada orang-orang musuh, pihak musuh, dan dia melaksanakan sistem ekonomi yang adil, sistem pemerintahan yang adil dan sebagainya. Dan akhirnya, selepas 90 tahun lebih, pemerintahan Bani Umayyah ini akhirnya jatuh. Antara faktor kejatuhan adalah sistem khalifah ini tidaklah secara syura, kerana ini adalah sistem pewarisan. Dan juga berlaku penentangan daripada golongan-golongan Syiah dan Khawarij. Selain daripada itu, penentangan daripada keturunan Abbas bin Abdul Muttalib yang mendapat sokongan golongan Mawali. Apa cerita golongan Mawali ni? Yang mana semua pelajar perlu tahu tentang Mawali ni, kerana dia akan ulang balik pada zaman Abbasiyah itu nanti. Baik, zaman Umayyah, satu masalah zaman Umayyah ini, dia betul-betul sistem yang mengamalkan kronisme. Yang dinamakan kronisme, ahli keluarga dia akan dapat pangkat. Maka apa yang berlaku? Golongan-golongan Mawali. Golongan Mawali ni adalah orang Islam tetapi bukan keturunan Arab. Contoh kita lah. Kita ni orang Melayu, bukan keturunan Arab tapi kita Islam. Contoh orang Islam dekat Afrika. Maka dekat negara Afrika, siapa yang menjadi pemerintah dekat situ adalah ahli keluarga Umayyah. Orang Arab Umayyah yang datang ke sana. Macam tu juga dekat kawasan-kawasan yang lain. Dekat Parsi, siapa yang jadi pemerintah dekat sana adalah anak cucu keturunan daripada Umayyah. Menyebabkan golongan Mawali ni, orang Islam yang bukan Arab ni, rasa mereka ni dah di double standardkan. Dan kebetulan juga keturunan Abbas bin Abdul Muttalib daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, mereka pun tak puas hati dengan Bani Umayyah ni. Akhirnya mereka berpakat dan kerajaan Umayyah ini digulingkan. Maka bermulalah pada zaman Abbasiyah, dan kerajaan Abbasiyah ini bertahan lama daripada 750 Masihi sehinggalah 1258 Masihi. Sekitar berapa tahun tu? 500 tahun lebih kurang macam tu, kan? Yang mana sangat-sangat lama kerajaan Abbasiyah itu bertapak. Dan zaman inilah dipanggil Golden Age of Islam. Semua ilmuwan-ilmuwan Islam banyak muncul pada zaman ini. Yang mana diperintah oleh 37 orang khalifah yang diasaskan oleh Abdullah As-Saffah, yang juga merupakan daripada keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Rasulullah SAW. Dan pusat pemerintahannya berpusat di Baghdad.
Kalau zaman Umayyah di Damsyik, pada zaman Abbasiyah ini pusatnya di Baghdad. Baik. Apabila kerajaan Umayyah ini digulingkan oleh Abbasiyah, semua keturunan Umayyah ini ditangkap dan dijatuhkan hukuman. Tetapi ada seorang daripada keturunan Umayyah yang dinamakan Abdul Rahman. Abdul Rahman ni dia berjaya lari, maka dia pergi ke Cordoba, maka dia buka satu pemerintahan Islam, maka bermulalah zaman Umayyah di Andalusia. Nanti kita akan cerita benda tu. Maka pada zaman Abbasiyah ini dah ada dua kerajaan sebenarnya. Yang mana kerajaan Abbasiyah itu sendiri bertahan 500 tahun lebih. Pada masa yang sama dekat kawasan Eropah sana, ada satu lagi kerajaan Islam yang dinamakan Umayyah di Andalusia. Ini antara organisasi pemerintahan Salasilah Bani Abbasiyah yang mana masing-masing boleh tengok sendiri. Dan pada zaman yang hebat pemerintahan Abbasiyah ini adalah pada zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Kita pun pernah dengar nama Harun Ar-Rashid ini. Baik. Yang mana sumbangan kerajaan Abbasiyah antaranya kita boleh lihat dari sudut politik, ekonomi dan pendidikan. Dari sudut politik masih juga sama mengamalkan sistem pewarisan ataupun monarki. Dan dia menggunakan gelaran ketua negara ini adalah khalifah ataupun amirul daulah ataupun al-imam ataupun amirul mukminin. Dan juga pemerintahannya mengikut corak pemerintahan Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada masa yang sama, kaedah pemerintahan, corak pembahagian kementerian apa semua banyak ikut corak pemerintahan Parsi. Kenapa Parsi? Sebab mereka ini dapat sokongan golongan Mawali itu tadi. Maka golongan Mawali pada waktu ini mendapat banyak tempat dekat zaman Abbasiyah. Mereka dapat banyak jawatan dan sebagainya. Dan mereka melihat, zaman Abbasiyah melihat pemerintahan Parsi sebelum ini, bahawa ketua negara itu mesti dihormati, mesti ditakuti. Itu adalah satu kaedah agar negara itu berlangsung dengan aman. Dan juga pada zaman ini, semua khalifah, semua pemerintah akan pakai penutup kepala, akan pakai serban yang besar lah, sebagai simbolik bahawa dia adalah ketua negara dan identiti kepada negara tersebut. Dan selain daripada itu, corak pemerintahan Abbasiyah seperti mana yang Ustaz kata tadi, campuran daripada Arab, ada menteri-menteri dan pegawai daripada keturunan Parsi dan Mawali yang lain. Dan Baghdad merupakan pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan pusat ilmu yang terbesar pada waktu tersebut. Dan juga menteri-menteri daripada keturunan Parsi ada kuasa penuh dalam tugasnya. Selain daripada itu, zaman Abbasiyah mewujudkan banyak jawatan-jawatan pentadbiran, antaranya Diwanul Kitabah, Wizarat, dia mewujudkan wazir. Wazir ini kementerian. Kementerian Tanfiz, Kementerian Tafwid dan sebagainya. Diwanul Jundud, unit ketenteraan. Amirul Umara, Qadi Al-Qudah. Qadi Al-Qudah adalah ketua bagi semua qadi-qadi yang ada. Dan dari sudut ekonomi pula, dia melakukan kecekapan dalam pentadbiran kharaj, dalam pentadbiran cukai tanah. Dan selain daripada itu, Baghdad merupakan satu pelabuhan bertaraf antarabangsa. Yang mana Barat bagi tahu, kota Baghdad ini digelar sebagai The Round City. Maknanya, satu kota yang dikelilingi oleh satu tembok, lebih kurang macam tu, yang berdekatan dengan sungai. Kalau kita bayangkan, macam kita pernah tengok cerita orang putih dulu, ada sebuah kota kan, yang mana nak masuk kota tu, dia ada tembok besar, dan nak masuk kota kena turunkan pintu apa semua. Maka itulah gambaran Baghdad pada waktu tersebut. Negara orang putih tak ada macam tu pun. Negara orang putih dapat idea buat kota yang macam tu apa semua daripada Islam sebenarnya. Dan manakala dari sudut pendidikan, Harun Ar-Rashid mewujudkan satu pustakaan yang dinamakan sebagai Khizanah Hikmah. Kemudian pada zaman anaknya Al-Ma'mun dibesarkan lagi, maka daripada Khizanah Al-Hikmah dia menjadi Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ni dia bukan sekadar library biasa, tak. Dia adalah satu institusi pendidikan, pusat pengumpulan ilmu. Maka kalau masuk Baitul Hikmah ni, hebat dia, kalau kita masuk library kita biasalah ada buku apa semua. Tak, dia banyak bilik-bilik ataupun kita boleh kata makmal-makmal semua ada kat situ. Yang mana pergi dekat situ,
Kalau nak belajar pasal hadis, maka dia ada satu ruangan khusus, semua kitab-kitab hadis ada kat situ. Kalau nak belajar pasal astronomi, dia ada satu ruangan khusus untuk astronomi, ada balai cerap dia sendiri dan sebagainya. Nak tahu pasal perubatan, dia ada makmal dia sendiri dan sebagainya. Semua ada dekat situ. Dan hebatnya Baitul Hikmah ni, Harun Ar-Rashid dan juga anak dia Al-Ma'mun nak galakkan orang untuk belajar dan sebagainya. Dia sangat-sangat meminati bidang ilmu, dan siapa yang menulis buku, mereka akan dibayar dengan berat emas. Maksud dia apa? Contoh kalau berjaya tulis buku Sani tebal ni, pergi jumpa Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid timbang. Menarik buku ni, dia akan timbang. Katakanlah harga berat buku ni 500 gram, maka dia akan bayar 500 gram emas. Itu kalau buku tebal ni. Kalau buku tebal ni pula, maka dia lebih berat dan lebih mahal. Sebab itulah orang berebut-rebut untuk belajar, untuk menulis dan sebagainya. Dan pada zaman tersebut muncullah pelbagai ilmu. Kita pernah dengar macam-macam ilmu Islam, semuanya muncul pada zaman Abbasiyah ini. Yang pertama kita sebut tentang ilmu agama ataupun ilmu wahyu. Pada zaman ini muncullah semua mazhab fiqh, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbali, semuanya pada zaman Abbasiyah. Selain daripada itu, penulisan kitab-kitab hadis. Kita pernah dengar hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Abu Daud, semuanya pada zaman Abbasiyah. Penulisan kitab tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, semua Imam Tabari, Qurtubi, semuanya pada zaman Abbasiyah. Selain daripada itu, mazhab akidah, kita ahli sunnah wal jamaah muncul pada zaman Abbasiyah berkat tokoh dua orang ulama, Abu Musa Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Musa Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi pada zaman Abbasiyah. Selain daripada ilmu agama ataupun ilmu wahyu, ilmu-ilmu lain juga kian meningkat. Antaranya ilmu astronomi, yang mana dah mula mencerap langit, dah tahu tentang kedudukan bintang dan sebagainya. Ilmu perubatan, kita pernah dengar tentang Ibn Sina, tentang Zahrawi. Az-Zahrawi adalah seorang bapa pembedahan, yang mana orang-orang sekarang bedah, dia pakai semua tools, equipment pembedahan, pisau lah, picagari, semuanya dicipta oleh Az-Zahrawi. Itulah hebatnya ilmu perubatan Islam pada zaman dulu, sampai sekarang pun orang guna. Bahkan benang jahitan kita bedah, kita akan dijahit kan. Jahitan benang jahit pembedahan itu dicipta oleh Az-Zahrawi dan digunakan lagi sampai sekarang, termasuklah pisau bedah dan sebagainya. Selain daripada itu, kita ada ilmu oceanografi, ilmu pemetaan. Pada zaman tersebut dah berjaya buat peta yang tepat, antaranya Al-Idrisi. Al-Idrisi dah buat peta dunia, yang mana sebelum ni nak cerita kejahilan Barat mengatakan bahawa bumi ini rata. Maksud dia sampai penghujung dunia akan ada air terjun. Siapa yang lalu sampai end of the world, dia akan jatuh. Kan, macam Pirates of Caribbean ke macam itulah. Tapi yang bagi tahu bahawa bumi ini adalah sfera adalah orang Islam, antaranya Al-Idrisi. Begitu juga ilmu nautika, pembinaan kapal dengan lebih canggih, kompas dah ada pada zaman ini. Selain daripada itu, ilmu matematik, kita ada ilmu algebra, statistik, logaritm, itu semua dicipta oleh orang Islam sendiri daripada Al-Khawarizmi. Dia ambil ilmu-ilmu daripada luar, dia bawa masuk ke dalam zaman Abbasiyah ini dan dikembangkan lagi. Baik, muncul juga ilmu-ilmu falsafah, antaranya Al-Kindi, Al-Farabi, ilmu-ilmu sejarah, Al-Waqidi, Al-Maghazi, ilmu seni, ilmu budaya, seni muzik ada, seni syair ada, seni hiasan, kita ada Abu Nawas, Abu Atiyah dan macam-macam lagi. Semua alat-alat muzik, kita ada gambus dulu, juga banyak dipopularkan pada zaman Abbasiyah. Dan akhirnya kerajaan Abbasiyah ini 500 tahun lebih kekal, akhirnya jatuh disebabkan pertama, kelemahan pemerintah. Pemerintah pada ujung-ujung tu dah mula buat perangai, dah mula tak reti nak mentadbir. Berlaku juga perebutan kuasa di kalangan adik-beradik pada waktu itu. Dan sistem Abbasiyah asalnya dia membuat lebih kurang macam pecah dan perintah. Sebab negara Abbasiyah ni besar, daripada Parsi, daripada India sampailah ke Afrika apa semua. Apa dia buat? Dia pecahkan kepada negeri masing-masing. Setiap negeri ada pemerintah dia dan kerajaan pusat dia mana? Baghdad. Begitulah dia buat.
dan dia pecah-pecahkan. Akhirnya apa yang berlaku? Negara-negara kecil ni bila dia lihat kerajaan pusat dah lemah, maka dia buat pemerintahan dia sendiri. Seolah-olah dia overpower. Sebagai contoh, zaman Uthmaniyah, Turki Uthmaniyah asalnya adalah serpihan kecil daripada kerajaan Abbasiyah. Bila Abbasiyah buat pemerintah pecah dan perintah, dia memerintah negeri yang kecil. Tapi bila Abbasiyah jatuh, maka dia menjadi semakin besar dan semakin besar. Dan berlaku juga kemerosotan ekonomi. Ini semua adalah faktor dalaman kerajaan Abbasiyah sendiri. Manakala ada juga faktor luaran dia yang menyebabkan Abbasiyah jatuh. Antaranya, bila mana dah jadi sedemikian, yang berlaku perebutan kuasa, sistem yang khalifah itu lemah apa semua. Pada waktu tersebut, ada satu kelompok, ada satu negara, Mongolia, yang mana dipimpin oleh Hulagu Khan. Dia ni memang orang Mongolia ni dulu memang rakus. Dia suka menakluki mana-mana negara, dia suka memusnahkan mana-mana negara. Tujuan dia nak bagi tahu bahawa dia adalah hebat. Maka dia cuba tembus tembok Abbasiyah. Mula-mula tak berjaya, berapa kali dia serang tak berjaya, tetapi berlakulah pemberontakan khianat daripada dalam. Orang Abbasiyah sendiri yang bagi Mongolia ni masuk, akhirnya Round City, kota Baghdad tersebut dimusnahkan oleh kerajaan tentera Mongolia dan menyebabkan ratusan ribu orang mati pada waktu tersebut. Dan akhirnya musnahlah kerajaan Abbasiyah. Itu sedikit sebanyak cerita dia. Maka sebagai kesimpulan, kerajaan Bani Umayyah muncul setelah berakhir zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Kemudian muncul pula kerajaan Bani Abbasiyah yang berjaya mencipta pelbagai ilmu yang dipanggil Golden Age of Islam. Walaupun terdapat pemerintah yang masih mengekalkan pemerintahan Al-Quran dan Sunnah, tapi masih lagi ada pemerintah-pemerintah yang taksub kepada nikmat dunia dan sebagainya. Dan pemerintah-pemerintah inilah yang menyebabkan kejatuhan kedua-dua kerajaan baik Umayyah dan Abbasiyah. Maka cukup setakat itu dahulu, yang mana ini soalan latihan yang masing-masing boleh lihat dan cuba fikirkan jawapan dia. Kita akan bincang selepas ni. Bila mana kalau boleh jawab soalan latihan ini, maka korang boleh faham lah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.